Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, Soleha, yes, happy. Nak balik Pulau Pilah tak? Right, okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good pleasant morning. I bid to all my beloved student H2P4. Okay, so hoping today hari Khamis 23 September, right? Okay, dah almost habis hujung bulan dah kan? After this October, so slowly cikgu tunjukkanlah a few videos, okay, ataupun a few sharing, right? Okay, you all actually boleh lihat dalam laman web kita. Cikgu harap you all pun alert dengan our laman web KMNX, okay. So di bawah media YouTube media, laman web di bawah YouTube media, okay, you all dapat all sorts of video. Okay, kalau sesekali macam nak cari mood Okay, so jom kita doa dulu sebelum kita proceed untuk energizer. Adik dah ready untuk energizer. So kali ini cikgu jemputlah anak anda Alif Najmi untuk kita bacakan doa. And for my non-Muslim student on your own way. Okay, okay, silakan Alif Najmi. Anak anda Alif Najmi ada tak? Tak dengar suara Alif Najmi kan? Alif? Alif Najmi boleh tak? Cuba tengok dalam meeting chat apa dia tulis. Okay, ya, Ainur happy. Okay, good. Ainur. Oh, Ainur ada. Alif Najmi, madam tak dengar ke? Tak dengar Alif. Tak dengar. You all dengar tak suara Alif? Tak dengar kan? Kecil ke suara yang tak dengar? Halo, halo, halo. Tolong tulis meeting chat ke? Dengar ke tak dengar? Dengar ke tak dengar? Dengar ke tak dengar? Dengar ke tak dengar? Come on, come on. Tak dengar, madam. Tak dengar kan? Yeah, thank you kan. Tak dengar juga. Ya, tak dengar. Tak dengar Alif. Okay, kalau Alif ada isu tentang tentang setting audio. So I think let Cikgu Adam lah. Cikgu Adam, thank you. Thank you yang respon ni. Alsya Emil, Siti Aisyah, Aina Nasuha, Soleha, Suhaili, Gan. Okay, so anda cikgu, jom. Anak ada cikgu. Cikgu Adam bin Cikgu Rosdi. Cikgu Adam bin Cikgu Rosdi. Ada isu audio juga ke? Madam. Okay, alright. So jom kita doa jap. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain ni'matika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak anda cikgu. Okay, so this morning kelas teacher okay, first of all congratulations to those that already submit and also share your sway. Okay, so sebelum tu attendance 23 orang. Kalau kita patutnya ada 27, tolak session 26. So ada lagi 3 orang lagi ni. Kamu kelas. Okay, attendance kalau boleh cikgu nak settlekan, takut kamu lupa sekarang. Okay, please make sure those yang belum assign attendance, please do so. Okay, right, okay, and then attendance cikgu dah ni. Okay, so for your sway kelas for your sway, those yang dah submit ni, cikgu akan consider you all boleh isi nanti borang consultation, borang consultation. Cuma kat sini cikgu minta mohon siapa yang stack ni, tolong betulkan yang stack ni. Sebab bila stack, bila cikgu nak download jadi PDF, dia akan overlap. Okay, kalau view macam ni dia boleh tapi bila tu kenapa ada ni okay, ni siapa ni yang hantar stack ni?
So please kelas yang task tag ni tolong ubah dalam dalam sway dia cantik tapi nanti bila cikgu nak apa tu? Siapa yang task tag tu my dear? Nampak? Idina tak Ain. So nanti bila cikgu nak print ataupun nak export jadi PDF, yang stack tu dia akan overlap. Okay, so untuk yang task 1, okay, task 1 pun you all dah submit, nanti cikgu akan go through untuk make sure you all dapat the whole idea about it. Okay, so those yang dah submit ni nanti, kamu nanti dah boleh anggap this week kamu dah isi. Okay, this week kamu at least kena isi 1 kali borang consultation kelas Okay, and nanti next week another 1 kali lagi. Right, okay, untuk in order for you to complete to get ready for your assignment online on 2nd October. Okay, untuk Su yang dah submit ni, Su pun dah submit task 4, tahniah Su. Okay, cuma nanti cikgu akan beri masa sikit sebab cikgu nak lebih fokus dulu task 1 dengan task 1, 2, 3 kamu ini in order for you to prepare yourself for your online assignment that will be scheduled on 2nd October. Okay, tapi ongoing you all buat je. Okay, kelas nanti cikgu akan siapkan juga sway untuk task 3 and juga sway untuk task 4 supaya you all boleh letak semua kat situ. Kita akan sama-sama go through and you can get the whole idea of how your friends also answer this question. Right, okay. So nanti cikgu nak you all sama-sama cemerlang untuk assignment during online nanti. Online you on your own. Okay, tapi bila bincang task ini kita buat ni semua orang boleh nampak. Oh, Miza buat macam ni, Adib buat macam ni, okay, Iklimah buat macam ni Okay, so nanti kamu boleh nampak, oh, bila cikgu buat teguran, you all dah boleh nanti sama-sama repair kelas Okay, alright, so that is task 1 and task 2. Cikgu akan buat second part ni kelas So this morning, cikgu nak sambung dulu sikit dengan task 3. Okay, the brief ataupun sharing content, okay, ataupun deliver content in term the second part. Okay, last Saturday you all dah tengok the first part which is transcription. Okay, how all the genetic information disalin di kelas transcript and become mRNA. So mRNA dah ready. So apa berlaku kepada this genetic information that have been copied atau that have been transcribed ataupun dah disalin oleh mRNA tadi So what's next? So the next process it will involve the second step for protein synthesis, which is known as protein synthesis translation. Okay, so before we can proceed that, cikgu invite dulu energizer kita, Mr. Adib. Okay, come Mr. Adib, our energizer this morning. Okay, jom Adib kita buat aktiviti. Kalau siapa-siapa yang nak on camera, you are almost welcome. So Adib kena on camera Adib Okay, jom Adib. Buat dengan madam ke? Ya dah sekali semua-semua. Betul dengan madam. Kejap Kenapa? Tak. Tak. Okey kan? Okey. Okey, jom. Yang ada dalam voice chat ni kena buat juga So siapa lagi? Arisa. Siapa lagi yang dalam voice chat? Alisha, Arisa, Su. Nama kamu dekat-dekat Cikgu pun kena ambil masa juga untuk Okey, jom Dip. Sihat Dip? Sihat. Okay, so jom Adi nak buat apa energizer ni sebelum kita start? Saya tak ada idea madam. Tak ada idea? Tepuk tangan ke? Okay. Okay, lepas ni get ready kelas ni. Cikgu akan just sementara kita online lah After this we don't know
like teacher just now this morning. Adib sambil tu boleh fikir kejap Adib nak dapat tepuk amai pun boleh juga. Energizer itu actually kan dia tak perlu canggih-canggih Adib Okay. Tepuk amai. Lama dah terdengar lagu tu kan. Belalang kupu-kupu. Tepuk Alisha pandai. Okay. Okay, so Adib fikirkan sementara tu cikgu nak just beritahu kamu kelas ni slowly. Okay. So Negeri Sembilan will be moving to fasa 4. So bila fasa 4 memang fasa pemulihan dan patutnya kita bersyukur alhamdulillah So now we are you all akan memang peratus untuk balik ke kolej tu sangat tinggi lah. Okay, walaupun cikgu ni duduk kat Terengganu sana tu. Right, okay. So kena juga datang Kuala Pilah ni. Cikgu Alright, okay, siapa lagi yang Terengganu itu ada seorang kat sini kan? Macam Soleha daripada Bintulu sana, Su daripada Sabah sana Okay, dah mula setting your mind slowly you have to come back to Kuala Pilah. Okay. So Adib dah ready? Madam nyanyi lagu Popeye je lah madam. Lagu Popeye? Bukan itu lagu Popeye Dashen ke? Okay lah, boleh lah. Dashen Itu Popeye Apidam Dashen, you punya trademark Dashen. Okay, San. Popeye the Sailor Man. Tak dengar belakang itu. Okay, cuba bagi. Okay, lain ikut Lain ikut ikut ataupun tinggal dalam chat box tu. Okay, dah ikut bunyikan Okay. Okay, again Adib. Popeye the Sailor Man. Okay, so 1, 2, 3 buat Popeye. Okay, 1, 2, 3 jom Dik kita buat sama. 1, 2, 3. Popeye the Sailor Man. Tut. Buatlah jalan sekali. Okay. Lepas ni adik kena buat macam ni. Lagu apa ni? Lagu yang cikgu share dalam, ingat tak lagi yang cikgu share dalam kita punya tu dalam apa tu? Dalam kita punya minggu lepas yang Sabtu tu. Ingat lagi tak lagu tu? Aku fikir aku mampu dan melakukan. Boleh kan? Aku fikir aku mampu dan melakukan. Okey, Adib. Itu Adib punya trademark lepas ni. Sebab cikgu suruh Adib tadi ni kan. Okey, so jom. Aku fikir. Okey, letak dalam chatbox kelas ni. Ingat. So, ramai yang ingat tu. Okey, so siapa yang ingat tu? Miza ingat aku fikir aku mampu dan melakukan. Ya, Miza. Thank you. Tut. Tut ke puput? Okey, so jom Adib. 1, 2, 3. Okey, Miza nak join kita. Miza jom. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Aku fikir aku mampu. Aku fikir aku mampu. Aku fikir dan melakukan. Okey, Dik, jom. Tak ada mic. Oh, tak ada mic dengan cam, madam. Okey, Miza. Okey, tak apa. Nanti bila balik college, Miza buat Miza ingatkan kawan. Nanti Miza hutang kita Miza Rafika. Nanti bila kita dah face to face, Miza Rafika buat Boleh, Miza? Okey, Tip, jom. Okey, thank you Miza supporting. Okey. Okey, jom. Dip, sebelum kita start ni, nak bagi kamu energizer sikit, okey? Kalau cikgu ada power bank, cikgu bagilah kamu ni saya nak bagi power bank kat semua orang sekurang-kurangnya. Jom. Kenapa? Nampak tak Liana? Oh, cikgu highlight kat kamu Liana. Sorry Liana. Okey, Dip, jom Dip. 1, 2, 3. Yang dalam voice chat okey ke? Alisha, okey? Alisha, Arisha, Liana. Are you okay? Okay, alright, okay. Jom, kita tunggu Adib ni Dah pukul apa dah Adib? Dah pukul 9 dah Adib. Okay, start. Okay, jom start. Yes, semangat, jom. 3. Aku fikir aku mampu dan melakukan.
Aku fikir aku mampu dan melakukan. Jom buat semua Aku ya, semua fikir pun. aku mampu dan melakukan. Aku Aku fikir fikir okey aku dah. mampu. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Ya, thank you Adim Alright, okay, nanti Miza boleh apa ni kita hutang Okey, aku mimpi aku mampu. Kamu boleh tukar juga. Aku fikir biar tetap. Okey, aku yakin ke, aku suka ke okey, itu semua boleh di apa ni. Okey, anyway, thank you anak anda Adim dia di atas apa ni energizer tersebut. Okey, cikgu harap kawan-kawan kamu dah cukup energize, right? Adik dah bagi tenaga kat kamu semua, right? Okay, so jom kita start. Okay, we are going to start our discussion regarding the second part of our discussion in class, which is protein translation. Okay, so we are, cikgu nak kamu tengok pada nota sebentar cikgu buka cikgu punya apa ni, cikgu punya tajuk Okay. Okay, so basically hari tu, okay, kalau kamu masih ingat we stop at mRNA mRNA processing. Okay, where the mRNA is already done kelas Okay, RNA processing itu kita start kat sini RNA processing. Cikgu bawa baliklah semula supaya kamu at least dah ingat balik. Okay, actually we have done parts where the translation process consider finish kelas where all the biological information already copied atau already transcript ataupun lebih mudah dalam faham bahasa Melayunya disalin kelas okay, all the genetic information that referring to certain gene okay, already transcript Okay, so lepas itu cikgu kalau kamu ingat lagi pada video tersebut cikgu ada sebut semua masuk itu mungkin cikgu nak agak cepat. So cikgu bawa semula kelas RNA processing. Cikgu tak share screen lagi kelas sorry. Cikgu dapat bacakan dalam yang voice chat nampaklah cikgu punya screen Okay, dalam team tak nampak cikgu cakap. Cikgu pun tak share screen. Okay, cikgu share screen sekarang. Okay, so ini kelas So this is RNA processing. Okay, cikgu bawa balik semula. Boleh nampak slide cikgu kelas Okay, kalau boleh nampak di dalam tu boleh nampak kelas Okay, so RNA processing. Okay, ada dua proses alteration and split genes. Okay, so this is where yang cikgu rasa itu cikgu ada sebut kelas about the this mRNA how we been altered in order to fit ataupun to continue the process what we call translation. Okay, alter kelas alter tu you pun tahu kalau kamu seluar kamu dah apa ni kalau gun gun sekarang ni jadi gemuk ke kurus macam cikgu bertambah gun so tapi setakat ni cikgu rasa untuk pergi kerja ni baju cikgu muat lagi lah tak perlu alter lah so boleh lagi so cikgu dah kata oh maksimum dah tak boleh lagi besar lagi kalau tak nanti nak kena baju kalau besar nak kecil kan senang tapi kalau baju kecil nak besar kan Allah memang kena beli barulah kan so tapi tak nak membazir so cikgu kata okey stop kena kurangkan ataupun kena kontrol makan so alter means kita kena buat sesuatu dengan mRNA yang telah terhasil tadi kelas okay so bila that's why what we call RNA processing so in your explanation nanti for your task 3 mesti kena ada point RNA processing ni alteration and split gene sebab it will contribute you to 4 marks 3 to 4 marks for RNA processing. Kenapa? Satu you sebut alteration 1 markah, split gene you kena dapat lagi 1 markah. Okay, so diagram ni kalau you nak letak dalam you punya explanation pun is okay Okay, so alteration is actually referring to apa ni? Apa yang mRNA kena alter? Ya, kena pasang topi, kena pasang cap So the specific term that use is 5' cap. Okay, 5' cap where that cap Tuhan jadikan di kelas guanin. Okay, guanin base nitrogenous base guanin akan act as a 5' cap in order to protect this mRNA from hydrolytic enzyme that secret by lysosome in the cytoplasm nanti. Okay,
And also this is where nanti kita nak kamu cikgu kenapa cikgu ulang balik kelas konsep ni kelas sebab teacher nak you all alert, okay, to start the process of translation. Okay, okay, cuba apa ni sebut balik semula. So berapa itu transcription, ada berapa step itu untuk proses? Siapa yang dalam ni boleh dengar tak suara Su? Okay, Su. Yang lain boleh drop dalam chat box di kelas You boleh tulis dalam meeting chat berapa 3 step itu. 3 step. Come on kelas. Okay, sambil tu Su sebut Su, apakah 3 step tersebut? Start pada I, and then E, and then T. I-E-T. E-at. Okay. So I apa dia? Kelas tulis meeting chat. Apa itu 3 proses kita belajar masa transcription? I-E-T. Apa I? Kamu tulis dalam meeting chat. Cikgu tunggu. So sebutkan. Su ada tak ni? Sudah tak ada dah. Su pula. Su dalam ni. Liana. Apa 3 tu Liana? 3 proses. Ya, initiation lagi, good. Initiation lagi. Elongation, yes. And T? Yes, termination. Very good. So yang lain tulis dalam initiation, elongation, yes. Akmal Adib, initiation, elongation, termination, yes. Alicia Emil, initiate adalah kata kerja. Cikgu nak proses sama dia, initiation, elongation, and termination, ya. Yes, Henry pun, okay. So bila tolong tulis dalam bentuk kata kerja. Okay, initiate ini just apa tu initiation, proses initiation, elongation and termination. Okay, thank you Indina Natalia, good. Okay, Zulaika pun sama, Khairunisa pun sama. Okay, alright, so now mari kita sambung kelas Okay, so same goes to process of translation. Okay, jadi do not get confused mesti cikgu proses sama, ya, jawapan cikgu sama. IET juga. Alright, okay. So before you can understand the process of translation which also involve IET, which is initiation, elongation and termination, you all kena tahu dulu site, okay. So how to start the translation? So dekat pre-mRNA ni nanti akan ada 5 prime cap. Sorry, mRNA akan ada 5 prime cap which will functioning as a attached site. Okay, signal for ribosome to attach. Bila ribosome nanti, kalau you all ingat lagi masa chapter 2, we learn this organelle as a site for protein synthesis. Kat sini lah kamu bawa ceritanya kelas. Cik ulang lagi kelas. Chapter 2, ribosome. Okay, you all know that this is the organelle that acting as a site for protein synthesis. So this is where you apply the your understanding kat sini. Oh, kat sini ribosome rupanya Okay, involve. Okay, so how ribosome nak tahu nak start? Okay, dia kena cari ni 5 prime cap which is contain of guanine. Okay, bila dia jumpa sequence guanine. Oh, kat sini aku start, ribosome akan mula start to attach. Okay, alright. So satu lagi yang teacher nak you all tahu, selain pada ada cap, okay, dia ada juga poly A tail which is bind at the 3 prime end. Okay, and kalau kamu lihat kat sini dia ada adenine pula. Kalau depan tadi cap apa dia? Ulang balik. Darshan. Kalau depan tadi apa Darshan? Kalau tak nak sebut pun letak dalam chat guanine. Ingat cap. G tu ingat G. Okay, kalau 5 prime cap kamu ingat G, sorry. Okay, kalau 5, Allahu Akbar. Sorry kelas cikgu tertekan ni pula. Okay, kalau 5 prime cap kamu ingat G. Okay, so kalau 5 prime cap ingat G ingat G. Okay, G ingat G. Itu gambar kamu tengok kalau gambar buah ni kan. Okay, G Okay, G 5 prime cap G. Okay, right. Okay, so and then kat polyethyl AAA. Okay, AUA ini adalah kalau kamu masih ingat lagi kelas the termination signal. Okay, so AAA is the polyethyl. Sebab tu poly banyak kelas Right, okay, so 5 prime cap and polyethyl lah akan mRNA also known as non-translated leader and trailer. Jadi
5' cap dengan polyethyl ni takkan ditranslate. Takkan jadi CCC dan juga T dalam formation of synthesis tadi tak involve kelas Okay, so U. So mRNA Okay, so cikgu nak you all alert kelas ini boleh ditanya dalam you punya UPS. Okay, apa soalannya kelas? Okay, term that known as intron and exon. Okay, sebelum tu cikgu lupa nak recording sekejap. Sekejap kelas cikgu nak record sekejap, lupa nanti takut. Okay start recording in case sikit. Okay, so sebelah tu you boleh tengok kelas apa itu intron and apa itu exon. Jadi keyword dia ingat intron tak penting kelas ataupun non-coding. Okay kelas cikgu harap you all alert dengan bahasa gene ni. Kalau you all faham atau alert dengan bahasa komputer, for those yang minat dengan komputer kelas okay. So you all akan tahu coding. Siapa yang suka main game ataupun siapa yang suka faham dengan konsep coding nowadays kamu tengok banyak dah banyak dah okay sorry jap. Okay banyak dah game-game yang boleh kamu create on your own. Okay, so bila you faham tentang konsep coding, so sama juga dengan kita punya genetic information kelas right. Okay, kalau komputer kamu deal dengan computer information. Okay, so kali ini dalam DNA we are dealing with biological information in term of gene. Okay, so now kamu kena get used to the term of intron. So intron ini ialah non-coding, meaning kita tak nak ni. Kamu nampak je ingat intron ni kita no kelas Ini yang kita tak involve dalam translation. Okay, so yang kita nak ialah exon. Right, exon is the coding. Ingat kelas exon is coding. Okay, X-code jadi kamu boleh ingat X-code. Okay, X ni apa? Exon coding Okay, yang intron kita tak nak. Okay, so after we have done this, lepas splicing, so kita buang exon ke intron? Exon ke intron, Yila? Kita buang intron ke exon, Yila? Yang kita tak nak mana? Yila? Intron. Kita ada intron ingat kelas X-code apa maksud X-code? Exon yang coding. So kita nak exon. So bila dah buang this intron, that means dipanggil splicing splice RNA splicing, remove intron. Dia remove dia buang intron, okay, and dia join balik join the exon to create the mRNA molecule. And this process we call it a spliceosome. Okay, by complex called spliceosome. Okay, cikgu rasa dalam nota kita pun ada sebut ni. Right, so this is the final mRNA yang kita akan gunakan untuk the process of translation. So bila cikgu sebut final mRNA, kat depan mesti ada apa kelas? 5' cap. Okay, and then the mRNA, the coding section ataupun the exon. Okay, kelas the exon exon kat ujung ni ada polyethyl. Okay, polyethyl kelas So ini adalah what we call as mRNA. Okay, the final mRNA which akan continue the next process which is translation. Okay, so summary-nya kamu boleh nampak. Jadi kalau dalam you all punya task 3 part 1 which is transcription, kalau you all nak tengok, nak tunjukkan this diagram pun also. Okay, you all nak support your explanation pun cikgu boleh terima this one kelas Okay, where it shows the process of just now tadi kelas the first process is alteration. The second process is splicing. Alter apa masuk kelas? Alter nak tambah 5' cap dengan 3' polyethyl. Splice apa kelas? Nak buang the intron. Buang intron kelas tinggalkan exon X coding. Right? Okay, so akhirnya dah terhasil dah the mRNA. Okay, now what next? Ataupun apa berlaku? So inilah kita akan sambung ke kelas
Okay, before we can proceed with the translation, teacher nak kenalkan dulu kamu dengan genetic code. Okay, so dalam nota kita itu apa maksudnya genetic code kelas? Okay, cuba cikgu nak cuba Nik bacakan Nik dalam nota kita apa maksud genetic code? Ada tak dalam nota kita genetic code? Okay, why you need to know the genetic code kelas Sebab in order to translate, kita perlu start codon and stop codon. Okay, so start codon ada satu je. Okay, anyone? Siapa boleh beritahu cikgu apa dia start codon? Start codon kelas? Kamu tulis dalam apa pun boleh, dalam chat. Kejap cikgu ambil nota cikgu. Okay. Okay, jadi cikgu nak you all alert dekat start codon ni kelas genetic code Okay, so you need to know start codon and stop codon. Okay, start codon and stop codon. Okay, so basically you all kena tahu ada 20 different amino acid. So this one actually masa you all belajar tentang protein, okay, molecule of life tentang protein during your secondary school, okay, you all mesti alert kelas actually there are 20 essential amino acid yang kamu kena tahu kelas that required by our body in order to synthesis protein. Okay, so dalam proses nak menghasilkan protein, cara coding atau cara genetic information tadi dibaca dalam bentuk triplet base. Okay, cikgu ulang kelas ataupun dipanggil language of the genes, also known as a genetic code ataupun cara dibaca ialah tiga kelas triplet bases. Okay, triplet bases. So that means kalau cikgu tulis three bases atau triplet code triplet bases ataupun triplet code. Okay, so you all boleh catatkan dalam nota kita. Okay, so we call this is a codon. Okay, codon that would involve in a translation process. Okay, so starting codon satu je. Okay, setakat ini scientists already discovered kelas starting codon dia banyak kali dah buat. Okay, AUG, ingat AUG kelas AUG. Right, okay, starting codon is AUG. Okay, ulang balik semula cikgu. Adenine, uracil, guanin. Ulang balik cikgu. Cikgu nak dengar suara cikgu. Silakan anak anda. Start codon. Start codon, cikgu. Cikgu, tengah minum ke tu? AUG, madam. Start codon. Cikgu buka spek lah. Start codon. Codon, AUG, adenine, AUG. uracil. Cuba kamu. AUG okay. AUG atau AUG. AUG. Satu je. Satu. Ingat kelas satu. Okay. Untuk stop codon, right? Okay. Ribosom boleh ada tahu nanti ialah 3. Okay. Ataupun you kena faham kelas tolong alert dengan term ni. Nonsense. Okay. Nonsense. Kalau dalam bahasa Inggeris tu nonsense. Nonsense tu tak make sense lah tak make sense nonsense Okay, stop codon ini juga dikenal sebagai nonsense. Okay, kenapa cikgu nak you alert dengan term ini? Because kita akan guna balik this nonsense codon dalam mutation chapter 7 after this. Cikgu ulang ke kelas Okay, bila kamu nanti jumpa mutation nonsense mutation. Okay, nonsense nonsense kalau bahasa Inggeris nonsense tu tak make sense lah nonsense mutation nonsense mutation pula. Nonsense codon actually it refer to stop codon. So what are the 3 stop codon that have been discovered by scientists? Ada 3. UGA, UAG, UA. Okay, cuba ulang, cuba sebut balik semula Natalia. UGA, UAG, UA. Natalia ulang. Natalia boleh apa tu? Boleh on audio? Okey, tak anak anda barik. UGA, UAG, UA. Barik? Ya, madam. Okey, cuba ulang semula 3 stop codon. UA, UAG, UGA. Okey, UA, UAG. Suka. Okey, lepas ni barik barik guna
energizer, uwak, 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 uwak. Okay, cuba ulang Barik. Uwa, uwak, uga. Okay, tak kalau hanya untuk uwak je. Sebab cikgu suka Barik Oh. punya uwak tu. Okay, cuba sebut Uwak. 5 kali. Yang lain semua kawan-kawan ikut nanti Okay. Sekarang ya madam. Yelah sekarang lah Barik. Kamu ni energizer kena selalu ada Kadang-kadang kejap-kejap ni kan mula hilang fokus. Okay. Okay, so go. Uwak, 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 uwak. Yeah, thank you Abang Long. Okay, nanti Abang Long buatkan lagu uwak, 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 uwak. Tak kira macam mana Okay, so 3 kodon di kelas Okay, uga, uwak, ua. Right, okay. So this is nonsense kodon because apa kelas dia akan tak ada any amino acid that code. Okay, because nak stop bila nak stop jadi tak ada amino acid yang coding by this this codon. Right? Sebab itulah nanti bila berlaku mutation, okay, bila ada tiba-tiba nak translate tiba jumpa apa tadi Barik ulang? Barik punya energizer. Dapat dah energizer Barik Barik ulang balik. Jumpa semua madam Satu je, uwak kamu je. Yang lain tu kamu ingat lah. Tapi uwak kamu tu power Nanti lagukan. Uwak, uwak, uwak. Uwak, uwak, uwak. Macam tu. Okey balik. Uwak. Satu je. Tak energize lah. Kamu tak energize cikgu lah Barik. Cuba buat lagu ke, kreatif kelas ni. Kadang-kadang kamu kena kreatif on the spot. Biasa-biasa kamu suka. Kamu suka lagu apa Barik? Barik suka lagu apa? Tak tahu madam, jarang dengar lagu. Jarang dengar lagu. Bagus juga. Abi kamu dengar apa? Ayat Quran je. Baguslah Barik. Uwak So jom kelas. Okay. Ingat ada satu start kodon auk, 3 stop kodon. Uga, uwak, uwa. Okay. Uwak, uwak, uwak. Itu Barik punya lagu nanti. Barik lagu Okay. Lagu satu. Walaupun kamu tak biasa dengar lagu Doraemon ke. Uwak, 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 uwak. Okay. Cuba lagu Doraemon tahu? Tahu. Okay. Cuba nyanyikan lagu Doraemon. Aduh, masa aku ini apa lah cuba Izzah ni Barik. Okay, kan kamu nak jadi energizer kawan-kawan. Okay. Tak apa, nanti Miza akan join dengan Adib buat aku fikir aku mampu dah melakukan. Miza? Okay, nanti kejap lagi kita pergi dekat Barik. Kalau kita tak habis pula ni. Kan Barik lagu Doraemon satu dengan uwak Okay, so bila dah tahu semua ini kelas, teacher nak you all baca pula. Okay, baca this codon ikut dengan dia punya amino acid. Okay, so kalau auk tadi apa kelas? Is a start codon. So auk akan coding amino acid what we call as a methionine. MET tu atau M ni kelas methionine Okay, methionine ini adalah amino acid yang akan start semua protein synthesis. Boleh faham cikgu kelas Okay, in order to start tak kira lah apa yang antibody ke, hormon ke, enzim ke So, the starting point dia mesti start dengan AUG. AUG ni adalah kodon. Tetapi kodon ini akan kod amino acidnya iaitu methionine. So, semua proses protein start dengan methionine ni kelas amino acid methionine. Okay, so you have to understand to read this this table. Okay, this table is called as a table of mRNA which is kita ambil source ini paling latest kelas 12th edition of kita punya buku rujukan Campbell. Okay, so this is the codon table of mRNA. So you baca kelas ni kata macam ni. Macam dapat AUG tadi. Okay, so first first base is A. Okay, second base is U. Okay, A, U. Okay, and third base is G. G. So A, U, G. A, U, G. So kita dapat A. Ni A. Okay, ni A first and this U. Ni lajur U. So kita dapat tu adalah A, U, G. So bila A, U, G is a methionine. Okay, alright. Okay, so that is how you kita baca kodon itu kelas Alright, so as you can see kelas ni apa karakteristik kodon?
untuk pengetahuan kamu all my dear student, okey, boleh cikgu dengar daripada Henry. Henry kenapa saintis confirm kata okey, genetic code ini memang universal. Okey, macam mana Henry nak support jawapan Henry kata dia adalah universal. Apa maksud universal? Boleh tak Henry genetic code kita join dengan bakteria, boleh tak? Rasanya boleh. Okey, jap. Andy kena kata buang rasa tu ya cikgu boleh. Yes, macam ni. Tengok ni kan ada support notes kat sini kelas Okay, the genetic code is universal, meaning those kalau nanti Handy nak jadi tokai bakteria, kenapa bukan Handy semua kalau student cikgu yang minat nak jadi tokai bakteria kaya tau kamu bela je E. coli. Siapa rasa nak bela E. coli kalau kamu tengok ada orang bela ayam, bela kambing, bela untuk jual. Actually all my dear student, you all juga boleh bela bakteria, tapi bukanlah bakteria yang harmful. E. coli ni adalah bakteria yang paling, walaupun dia adalah negatif bakteria, tapi E. coli ini adalah E. coli yang sangat useful kelas because why? Nanti kamu akan belajar dalam chapter 8 kelas. Chapter 8 nanti kalau waktu itu kamu akan nampak aku nak jadi tokai bakteria lah Andy kan. Tokai bakteria macam mana? Bukannya tak perlu tanah pun Andy. Bukan Andy je lah kalau student cikgu yang minat kamu tak perlu tanah pun kamu perlu tangki je. Tangki biak dia. Apa penting E. coli? You akan belajar nanti dalam chapter 8 di kelas. DNA recombinant technology. Kamu akan engineerkan DNA kita, gene kita ini atau genetic code kita ini masukkan dalam DNA E. coli. Lepas tu E. coli akan tolong kamu dengan hasilkan apa yang kamu nak tadi. Biasanya kamu tengok, pernah dengar insulin? Pernah dengar insulin Natalia? Natalia pernah dengar insulin? Natalia, ke siapa lagi yang boleh on mic? Nasuha? Nasuha dalam ni Nasuha boleh? Nasuha. Okey. Soleha? Kakak Soleha? Ini Soleha sarapan apa Soleha? Ya, madam. Okey. Tadi soalan cikgu pada Soleha E. coli tadi ni. Okey. Penting dalam penghasilan insulin. Pernah dengar insulin? Pernah. Okey. Insulin ni kalau kamu tahu ke hospital tu semua kelas itu insulin manusia ke insulin haiwan? Soleha rasa insulin haiwan ke insulin manusia? Haiwan. Wih. Speknya. Tak salah Soleha lah Dulu ya Soleha but now insulin yang ada kalau kamu tengok sesiapa kalau family members kamu cucuk insulin tu, itu sekarang ini adalah insulin manusia. Macam mana dapatkan insulin manusia? Bunuh orang ke? Kena bunuh orang ke Nisa? Nisa kena bunuh orang kena dapatkan insulin. Nisa boleh respon cikgu? Taklah kan? Sebenarnya kita gunakan this technology. So cikgu nak you all realize kelas genetic code is almost universal. Meaning bakteria ke, plant ke, tumbuhan ke, manusia ke, Tuhan jadikan semua genetic code kita lebih kurang sama. Itulah teknologi yang itulah rahsia Tuhan yang telah diberi ilham kepada saintis. Sebab itu kamu boleh jadi genetic engineering, kamu boleh jadi jurutera genetik. Right? Nanti kita akan belajar chapter 8 kelas kita tunggu. Chapter 8 tu is a very interesting topik kalau siapa-siapa nak jadi tokai bakteria. Cikgu sebut je tokai bakteria kelas. Kenapa? Sebab cikgu nak kamu faham. Macam kamu ternak bela haiwan untuk jual dapatkan daging sama juga dengan E. coli ni, especially E. coli lah. Alright, so kita ada coding yang kita panggil stop signal 3 tadi. Sebut balik Barik, satunya Barik. Dah lupa dah Barik. Apa dia Barik? Jangan lupa sebab tu kamu kena selalu sebut. Apa tadi stop codon Barik? Stop codon. Uak, uga. Lagu kan yang kamu cikgu suka tadi? Lagu satu Doraemon. Uak. Cuba lagu Barik. Nanti sambil mandi kamu sambil shampoo rambut tu uak uga uak macam tu.
Cepat Barik. Stop codon ke uak je cikgu? Kalau boleh T3 lebih baiklah, tapi uak tu streskan. Uak. Uak, uga, uga. Okey Barik Okey, so nanti kita boleh ubah sikit Kamu pastikan kawan kamu ingat uak tu dah ingat dah tu Betul tak Su? Sudah boleh ingat uak Su? Dah. Dah boleh. Su kat mana? Oh, Su dalam ni lupalah. Ini Liana. Okey. Alright uak Okey, so stop codon ada 3, start codon ada 1. Okey, kelas Okey, and then genetic code is degenerate. Apa maksud degenerate kelas Meaning tak semestinya satu coding satu je. So that means contoh macam serin, macam amino acid serin, dia ada possible beberapa codon. Okay, so contoh serin ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bila jumpa saja agu, UKA, UCC, UCU, ini adalah codon yang menggambarkan ataupun kod untuk amino acid serin. Okey, soalan cikgu. Perlu ke kamu hafal semua ni my dear? Perlu ke kamu kena ingat semua ni? Okey, cuba teka. Siapa nak jawab? Perlu ke tak? Tak. Okey, betul lah. Gan Okey, kamu tapi yang ini perlu. Gan Okey, ulang balik lagu kamu. Okey, auk metonin dengan uak, okey, dengan uga, uwa. Itu perlu ingat sebab itu adalah stop codon tetapi tak ada sebarang amino acid. Sebab itu dipanggil nonsense nonsense. Right? Jadi kalau berlaku mutation, jumpa je uak, uga dengan uwa ni, okey, protein itu jadi mutated. Itu adalah salah satu apa yang kamu boleh nanti apply dalam task 3 kelas the lag apron. Okay. So the itu satu, the degenerate. Okay, satu lagi, the genetic code is unambiguous. Okay, unambiguous ni meaning each triplet specify only one amino acid. Okay, so each triplet codon has only one meaning. Dia tak boleh banyak-banyak meaning kelas. Contoh macam uak tadi uak hanya untuk stop codon. Dia tak boleh jadi start codon ke, atau dia tak boleh determine juga another amino acid, tak boleh. Okay, satu genetic code ataupun satu codon. Satu codon. Each triplet maksud satu codon ke, satu codon only one meaning. Okay, itu adalah karakteristik of genetic code yang akan keluar dalam you punya UPS 1. Sorry, UPS 1 pula. UPS 2 kelas for UPS. Okay. Okay, back to our discussion tadi. Soalan-soalan tak setakat ni kelas. So, ini cikgu dah sebut tadi Okay, 20 different amino acid. So, because kita ada, kalau DNA kita ada GA-CT. Okay, DNA ada GA-CT So, that's why 4 different bases DNA and RNA kita ada GA-CHU. Okay, ini menyebabkan kita ada 20 pilihan amino acid available. Okay, so cikgu rasa cikgu dah sebut ni tadi ni. Okay, starting codon tadi kita dah sebut, right? Cikgu dah tunjuk kat ini. Okay, semua cikgu dah sebut. Okay, so this is what we are going to learn nanti in chapter 8 kelas Pernah tak terfikir nanti kamu tengok-tengok tiba-tiba pokok tembakau ni boleh glowing in the dark. Okay, tiba-tiba boleh glow lah. Agak-agak kalau cikgu nak tanya Rafni Rafni, kalau Rafni kan suka papi kan? Okay, kalau Rafni suka kucing ke ataupun siapa macam Ainur nak jadikan kucing ke atau nak jadi papi kamu itu glowing in the dark, boleh tak agaknya? Soalan cikgu, boleh tak kelas? Agak-agak boleh tak? Rafni, boleh tak? Rafni, hello? Boleh. Okay, tapi Rafni kena ada duit lah Okay, yes. Jawapan cikgu boleh. Boleh jumpa Henry. Henry kan toke bakteria Okay, Henry, aku nak papi aku glowing in the dark macam mana kau nak buat? Okay, boleh bagi aku 20,000. 20,000 tu murah juga tu. Henry bagi tu Rafni Okay. So actually nanti kita buat dalam chapter 8 kelas Actually all can be done nowadays. But you have to engineer the genetic code nanti Okay, mana agak-agaknya nak dapat gene glowing in the dark?
Kalau Henry pun nak jadi glowing in the dark tapi manusia susah lah sikit lah kita complicated. Tapi untuk animal, untuk plant, okey Okey, mana dapat kelas? Nanti kamu akan ini kita dapat ni tengok. The tobacco plant is express the biological information yang ditranskrip daripada firefly gene. Okey, firefly tahu kan firefly kelas bahasa Melayu apa ya Su? Bahasa Melayu cikgu tiba lupa pula. Kelip. Pernah tengok kelip? Siapa orang Selangor? Dip, pernah pergi tempat kelip tu Dip? Pernah kan? Kelip cantik dia kan? Tapi kena pergi maghrib lah. Dekat PD pun ada. Kat Rembau pun ada. PD pun ada lah. Kalau nanti siapa dah balik Negeri Sembilan fasa 4 insya-Allah all my dear student bila dapat fasa 4 peluang untuk outing tu ada. Cikgu janganlah kata kod. Itu Cikgu Aizah kata ada tak? Janganlah kod kata cikgu kata insya-Allah. Okay? Apa-apa pun kita doa banyak-banyak. Right? Sebab biasanya fasa 4 ni kalau kamu tengok tadi pengarah kita dah share kelas apa aktiviti yang boleh dilakukan dan yang tak boleh dilakukan Okay, so tak adalah nanti macam Adib dulu Barik Soleha duduk dalam kolej tu kan tak boleh outing. Cuma apa ni boleh order food panda je lah. Soleha pernah order food panda? Pernah. Selalunya apa yang selalu Soleha, tak apa Soleha cerita-cerita sikit supaya adik-adik kamu nanti tak rasa sangat lah walaupun dah bersedia tapi macam ada lagi perasaan kan. Okey, Soleha order apa selalunya? Tak cikgu pun tak tahu Soleha order apa kan yang best. Cikgu pun taklah explore sangat tak explore sangat juga Pilah tu dari segi makanan lah pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja. Soleha selalu order apa? Selalunya beli McD dengan roommate. McD dengan? Roommate. Oh, share dengan roommate beli McD. McD je lah. Family Mart juga. Oh, Family Mart juga. Yalah, McD dengan Family Mart kan sebelah-sebelah Soleha kan? Okey, adik-adik semua don't worry. Family Mart dah ada. Dulu tak ada Dulu memang kalau senior kamu, kalau tanya senior kamu tahun 2010, 2011, okey semua tu belum wujud lagi kelas So because of permintaan akhirnya yes dah ada lah Okey, KFC yang paling lama KFC. KFC tu memang since dari dulu lah. KFC pertama lah yang bertapak di Kuala Pilah. Okay, and then Mary Brown. Mary Brown pun ada. Okay, adik kan? Okay, so jom kelas. Cikgu ni saja cerita kat kamu supaya kamu slowly akan bersedia untuk balik. Okay, alright, translation kelas. Okay, apa itu translation? Okay, tadi dah tahu tentang mRNA dah ready. Kamu pun dah faham tentang genetic code. Okay, all the amino acid dalam badan kita dah ada kan, dah ready So now how to make a protein. Macam mana nak hasilkan protein? Okay, nak hasilkan antibody, nak hasilkan hormon, nak hasilkan enzim. Okay, so how the process take place atau how the process go through. Okay, it's the process what you call as a translation. Okay, it's a process. So bila proses dia ada sequence. Okay, so the process ini akan transcript all the genetic information daripada mRNA yang ready tadi dah. Okay, base sequence of mRNA which is what you call a codon. Okay, to produce sequence of amino acid in the polypeptide chain dan mesti melibatkan ribosome. Okay, soalan cikgu semula kalau masih ingat Siti Aisyah anak dia Siti Aisyah, macam mana ribosome nak attach to the mRNA? Dekat mana? Dekat Siti Aisyah. Okay, energizer satu Barik. Baritnya Darshan pun kena nanti Energizer satu. Baritnya energizer ialah stok codon Mana energizer kita ni? Energizer. Cepat. Energizer satu. Nyanyi madam Ya, kamu ni itu dah sekarang ni Barit dah jadi energizer untuk stok codon Okey, auk lagi. Tu start codon madam. Lupa dah. Kalau kamu sekali sebut lupa je. Bila kamu buat bentuk lagu ni, kamu akan ingat sampai bila-bila pun dah kerja tiba teringat cikgu Pak Izzah dah nak nyanyi lagu auk kan? Mana tahu Dik kan? Kau ingat cikgu lagi lah kan? Ingat cikgu dalam doa pun cukup dah. Okey, doakan cikgu nanti cikgu nak
Kalau nak bertemu dengan penciptanya dalam husnul khotimah, itu je hasrat cikgu. Okey, jom. Apa ni? Energizer Barik. Sambil-sambil tu yang lain cuba ingatkan kelas apa itu translation. Okey. Barik, jom. Uwa uwa uga uga. Tak ada pun auk lah. Out start kodon itu kan? Stop kodon lah ni, my dear. Kalau out kena masuk sekali out ke? Yolah, kalau dah 3 stop kodon mestilah masuk semua kan keluar juga. Anak cikgu kan. Kalau cikgu dah sebut apa ni? Auk tu start kodon Oh sorry. Okay. Tapi kan kalau kamu tengok cikgu cakap lagi 9 kan. Itu maksudnya tahap dia macam nak mengingatkan lah Dia macam apa? Macam kawan cikgu yang ajar bahasa Inggeris Okay, dia cakap bahasa Inggeris. Tapi kalau dia dah cakap dalam bahasa Melayu tu itu faham lah kamu kan. Okay, uwak, uwa, uga. Okay, alright. Sorry Barik, cikgu pula terconfuse. Okay, kamu dah okay lah. Allahu Akbar, Pak Izzah. Okay. Alright, so jom kelas translation. Right, like teacher mention, sama seperti transcription, IET. Ingat IET. Apa IET? Initiation, elongation and termination. Okay, so cuma proses dia je yang a bit different. Term sama kelas Okay, so basically translate means apa? Salin. Okay, apa tu? Salin pula. Apa tu? Apa? Make a copy kelas Okay, so dia akan basic code mRNA codon tadi, okay, akan use to produce polypeptide chain, mesti ada ribosom. Kalau you all nak hasilkan apa kelas? Nak hasilkan amino acid ataupun the growth of amino acid chain atau polypeptide. Right? Okay. So ingat lagi masa chapter 1, we have learned 3 types of mRNA. Okay, and from chapter 1 kita dah belajar mRNA, tRNA and RNA. So kamu kena bawa ke tiga RNA ini dalam proses translation. Right, okay, mRNA kita dah tengok proses during the process transcription. Okay, RNA is a ribosomal where it will attach the 5' cap class from the mRNA. And also satu lagi yang cikgu nak kamu ingat, okay, macam mana amino acid tadi nak diangkut ataupun nak kodon amino acid tadi nak dibawa kelas untuk hasilkan polypeptide. So kita perlu tRNA. Okay, transfer RNA kelas So this is transfer RNA ataupun short form dia tRNA. So this is how it look like. Right? Masih lagi apa tu? Single strand. Okay, kamu jangan ingat ni double strand kelas ini single strand, masih lagi single strand. Okay, because cuma shape dia Tuhan jadikan like this supaya dia senang untuk functioning. Okay, so tRNA masih lagi single strand where you can see all the genetic code ataupun the bases, and the focus of tRNA dekat ujung ni kelas. What we call the anticodon. Okay, kelas anticodon where also involve triplet base juga. Right, okay, so tRNA biasanya this scientist already studied kelas this tRNA paling panjang pun dia lebih kurang ada 80 nucleotide. Okay, which is folds back on itself to form 3-dimensional structure. Jadi cikgu ulang sekali kelas kalau kau faham konsep, RNA masih lagi single strand, cuma sekarang ini to fit dia punya functioning dia akan folded macam ni. Okay, dan kamu lihat ini adalah bentuk 3D shape dia. Okay, so apa yang kita nak tengok, which loop, kita tak tengok loop ni kelas kita tengok loop yang hujung ni, what we call the anticodon. Okay, loop containing the anticodon yang akan nanti complement with the codon on the mRNA. Right, okay, so konsep dia masih sama juga, attachment site dia adalah mesti 3' to 5'. Okay? So anticodon mesti 3 to 5. Cara baca kelas So that means 3', okay, contohnya ini adalah bagi AAG 5'. So far boleh ikut cikgu kelas? Okay, so this is how it looks like. Anticodon ni 3' to 5'. AAG. Okay, AAG. Jadi tadi start codon apa kelas? Start codon is 5' to 3' iaitu AU. Okay, ini codon ni kelas codon So anticodonnya yang akan dibawa ataupun yang akan involve yang akan carry methionine, okay, is a
3 prime. Okay, baca out lah. A will be U, A, C. Okay, 5 prime. UAC. So this is the anticodon. So kat sini nanti dia akan bawa methionine. Okay, kelas so that is how teacher nak kamu faham. So kat ujung ni akan ada site for amino acid attachment. Okay, kelas kat sini. Okay, methionine. Methionine. So that means kalau kamu tengok kat sini tadi kelas the 3D shape. Okay, so methionine akan attach kat sini. Sebab dia T3 prime. 3 prime dia akan attach kat sini. Right? Okay, so cuba kau faham tu. Okay, so in order to the activation for amino acid for attachment to tRNA, kita ada satu enzim. Cik ulang di kelas Right, okay. Ini adalah tRNA. Cik ulang tRNA tadi dalam bentuk 3D shape dia, bentuk macam ni. Okay, so kat sini akan ada, ini adalah 3 prime. Sini ada anticodon ni kelas anticodon. Okay, so kat ujung sini nanti in order for amino acid untuk attach, ingat kelas ini 2 molekul. Satu RNA, satu lagi ialah amino acid. So untuk 2 molekul ini attach to each other, dia perlukan enzim what we call as amino acid tRNA synthetase. Okay, so amino acid is joined to the correct tRNA by enzyme what we call as a amino acid dash tRNA synthetase. So in order for amino acid to attach to the RNA, right, which match with the anticodon, so dia perlukan this enzyme, amino acid dash tRNA synthetase. Okay, kelas So the like teacher mentioned earlier, kita ada 20 different amino acid. So we also have 20 different synthetase. Okay, in order to attach the amino acid to the tRNA. Right, okay. So dia akan bentuk covalent bond between them. Nanti bila kamu belajar proses termination kat situ nanti kamu akan faham. Dalam proses elongation and termination di kelas how it works. So far kita kumpul maklumat dulu Okay, so kalau you masih ingat form 4 atau form 5 you belajar kelas bila sebut saja enzim, you akan guna bentuk shape. Okay, cikgu rasa yang ini adalah common shape dulu-dulu kalau kamu ingat SPM. Okay, ini adalah common shape kelas ada E shape ni. Right, okay. So di sini ini juga adalah enzim. Ni ialah enzim kelas Enzim apa tadi? Amino acid tRNA synthetase. Right, amino acid tRNA synthetase. So amino acid pergi kat sini. This is the kita perlu ATP, perlukan tenaga. Okay, and then we have the tRNA. This is tRNA. Okay? tRNA ni kalau ikut bentuk 3 shape tadi kelas ni amino acid, ini ATP, kita perlu tenaga. Okay, and then at the same time kita perlu juga ni tRNA. Okay, untuk attach the amino acid. Apa ini tRNA masuk kelas So tRNA masuk kat sini, binding site dia. So ini amino acid. Okay, and tenaga dah keluar. So dapatlah the amino acid tRNA carry the amino acid, the specific amino acid. Okay, so far boleh ikut cikgu kelas? Ada soalan tak? Okay, energizer satu barik. Energizer. Barik. Halo. Energizer satu, cikgu minum air kejap Bismillahirrahmanirrahim. Barik, energizer satu. Senyum dahsyat Popeye the Sailorman tempat Popeye the Sailorman kejap Okey, barik semula. Uga. Okey, dah cantik dah So itulah codon. Okey, now kita sambung. Like teacher mentioned just now, okay, in order kalau you still ingat chapter 2, the function of organelle ribosome. So kat sini lah kamu akan guna this ribosome. Kamu akan nampak, oh kat sini you punya tugas ribosome Okay, what we call as ribosomal RNA. Okay, where kalau you masih ingat lagi in the function nucleus, Adib kan ingat kan? Okay, ribosome dihasilkan di nucleolus. So it is again single stranded RNA. Kenapa kamu nampak macam apa ni? Macam drumstick, bukan drumstick kan? It's a single stranded RNA, cuma dianalogikan bentuk begini supaya kamu faham. Kalau buat garisan lurus macam ni kan, kamu pening kan? So dia buat dalam bentuk analogi begini.
Okay, so it contains 2 subunit. Teacher nak you faham kelas ni. Kenapa faham kena tahu this structure? Because nanti as you all know, this is where the initiation process start. Kena bawa masuk ni these two Okay. So 80% of the whole RNA produced, the most abundant RNA in the cell is ribosome compared to tRNA and mRNA. mRNA itu hanya dihasilkan bila perlu je kelas Okay, bila nak hasilkan amino acid, nak hasilkan protein je. Right, okay. So these two large subunit akan bind atau combine to form what we call as a ribosome. Okay. Right, okay. Nak tahu kelas ni, ribosome ini kalau you buka, kalau you buka sebenarnya ribosome ini dia ada 3 site pula. Okay, ada 3 site So what are the site? The P site, the A site and the E site. Okay, PAE PAE PAE. Okay, P site, A site, E site. Okay, tengok betul-betul kelas P site akan bila sebut site tapak So P site ni tapak untuk apa? Tapak untuk tRNA yang with the growing polypeptide chain. Okay, A site pula ialah tRNA yang ada next amino acid. So that means kalau A site ini cikgu akan lukis ni kelas. Ini ialah tadi cikgu lukiskan the 3D shape of ini 5 prime. Okay, ini 3 prime. Ingat 3 prime tadi adalah tempat attachment of amino acid kelas Okay, so let's say kat sini kamu ada amino acid. Okay, so ini akan tRNA akan masuk dalam this site, A site. Dia akan go to A site. P site pula ini dia akan ada tRNA. Okay, tRNA yang dah ada growing amino acid. Kata ada ada 10 genetic code atau 10 codon. So mesti kena ada lagi 8. Let's say baru 8 ni kelas so kena ada 2 lagi sebelum stok codon masuk Okay, so that is what we call a P site. And then satu lagi pada ribosome ini what we call a E site. E site ini adalah tapak, discharge the tRNA. That means bila tRNA ni tRNA tadi ni pada A site dah lepaskan amino acid, so this tRNA tak boleh duduk dalam ribosome dia kena keluar. So dia panggil E site So where the tRNA leave the ribosome. Discharge tu means tRNA tadi dah pass amino acid ini kepada tRNA yang growing polypeptide chain. Boleh faham kelas Okay, so mari kita tengok prosesnya. Mungkin kamu macam, cikgu memang tunjuk 2D. Okay, dalam explanation cikgu ini 2D. Outside there, kamu boleh berjumpa banyak cikgu rasa kamu tekan je lah transcription process, melambat video kelas in order for you to get the whole idea of how is animation process. Okay, so kat sini cikgu tunjuk 2D supaya kamu nampak. Nanti bila kamu tengok gambar ni, kamu tahu bagaimana nak explain your understanding in term to fulfill question task 2. Okay, Darshan satu energizer. Kita minta Popeye pula nyanyi ini So Barik, cikgu kata stop codon, kita dah tahu Barik pula Darshan. Ya, madam. Okay, Popeye lagu satu. Popeye the Sailor Man, poop poop. Okay, puput puput. Okay, 1, 2, 3. Jom sesama dengan cikgu. Yang lain bersama kelas 1, 2, 3. Popeye the Sailor Man, puput. Put. Nanti kita beli yang tu yang kamu selalu birthday tu. Anak cikgu suka beli tu, dia tiup tu. Lepas tu keluar yang tu. Tak tahu apa nama dia. Tahu tak apa nama dia Liana? Yang birthday tu tiup, lepas tu dia keluar kertas tu dia akan pergi ke depan Okay. Jom kelas So ini adalah diagram like teacher mention kelas IPA exit P site and A site. Exit, susunan dia adalah IPA macam ni, So schematic model showing binding site. This is schematic model bila ada mRNA dan tRNA. Nampak kelas So ini mRNA yang kamu dah belajar sebelum ni that produce from the transcription process. Okay, this is the ribosome. Ribosome ada large subunit and small subunit. Right, and then pada ribosome ini, this is what teacher mentioned. Okay, the tRNA yang dah discharge the amino acid dia akan keluar. Okay, this is the yang kamu nampak ada growing amino acid, growing polypeptide ni.
Okay, this will be the P site. P site, P site, the P site, Okay, and this is the A site where carry the tRNA with the respective amino acid yang nanti nak akan tambah kepada tRNA on the P site. Okay, so the whole process like kamu nampak kat sini kelas Okay, initiation, elongation and termination. Okay, so let's start tengok initiation. Okay, like teacher mentioned just now, the small, okay, untuk start kelas the small ribosome akan bind to the mRNA at the, kalau tak sebut kena 5' cap pun tak apa, tapi you faham. Okay, so kenapa bind ni cikgu underline, mesti ada lah jawapan Okay, so kalau hari tu dalam during initiation of transcription kita ada initiation what we call as apa itu? Tata box. Masih ingat lagi Tata box okay. Tetapi untuk translation kita ada AUK, which is what we call as start codon tadi. Start codon. So bila start codon, nama tRNA yang carry that start codon is initiator tRNA. Boleh kelas Okay, so this is what teacher mention ataupun kamu tengok, okay, mesti ada tengok small subunit. Small subunit dia akan attach to the mRNA. Okay, so kita ada initiation tRNA yang akan carry methionine. Kalau cikgu nak lukis yang ini, kau faham? Ingat balik tadi lukis ni kelas This is the 3D shape of tRNA. Okay, kelas So this is the anticodon. Anticodon tadi apa kelas? Kalau sini adalah start codon apa? AUG kan? AUG, 5' to 3'. So ini adalah 3' to 5'. So dia punya A anticodon yang akan jadi apa kelas? U. U anticodon akan jadi A, G akan jadi C. Okay? G akan jadi C. So kat sini akan ada, inilah 3'. So kat sini lah nanti akan attach methionine. Okay, methionine Right, okay, methionine. So ni ni. AUG ni adalah codon ya kelas Ini adalah codon pada mRNA. Yang UAC ni adalah anticodon. Okay, pada tRNA. So nama tRNA yang carry this methionine, okay, where it complement the anticodon complement with the start codon, we call this tRNA as initiator tRNA. Okay, initiator tRNA. Right, okay. So initiator tRNA akan duduk dulu dalam akan start dulu. Dia akan start the process. Okay, so what we call this class ada tRNA, ada ribosome, okay, and ada initiation factor. Okay, kita panggil dia sebagai translation complex. Okay, initiation factor, so dia panggil initiation translation complex. Okay, so ini akan initiator tRNA occupies in the P site. Dia akan start kat P site. Okay, tunggu pada tRNA yang akan masuk pada A site. So untuk starting dekat A site tak ada okay? Okay, kosong lagi. Boleh tak kelas setakat ni untuk starting, untuk initiation? Boleh. Okay, boleh cikgu. So you all boleh tengok juga pada you all punya notes, okay, how the process is explained. Okay, so dia kelas start codon kelas. Initiation So we call it a translation initiation complex. Kalau itu dalam transcription initiation complex, dia involve itu kelas promoter which ada tata box. Itu kalau transcription. Kalau translation dia ada apa tadi kelas? Initiation tRNA 1, mRNA 2, followed by ribosomal subunit small kelas 3. Okay, and also translation factor. Okay, so bind semua ini kita panggil dia sebagai translation initiation complex. Because okay, so dia mesti ada ribosome large sama rumah pun ada. Okay, so kita tengok kelas apa yang perlu ada untuk start initiate the process ataupun because translation initiation process, dia mesti ada mRNA 1, small subunit, large subunit, the initiator tRNA, initiator tRNA, and also dia panggil tadi translation factor
So semua ini kita panggil sebagai translation initiation complex. Okay, that is what we call as initiation. So that's why kelas untuk task 3 kamu kena score 55 markah sebab each point carry 1 mark. Okay, so a small unit bind to mRNA 1 markah. Lepas tu kamu kena ceritakan initiator tRNA. Initiator tRNA kalau ini dia untuk sini. So cikgu pun sukalah kamu ambil dia punya shape tu kelas ada the 3D shape. Okay, so inilah 5 prime, ini ialah 3 prime. Ingat pada 3 prime ni lah akan bind the amino acid. Okay, kat sini adalah anticodon dia. So anticodon dia kalau methionine, cikgu sebut tadi dia adalah UAC UAC. Okay, so carry methionine anticodon attached to the start codon. Okay, AUG at mRNA. Okay, so sekarang ini dah ready, dah siap dah. Jadi macam mana nak tambah kat methionine ni kelas? Ingat methionine ialah starting amino acid kelas Okay, so kamu tengok so ni dah kita dah ada methionine. Okay, let's say lah gene tu kelas Alamak, cikgu punya pen tak working. Okay, so katalah gene itu kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, so the process what's the elongation. Okay, untuk elongation, okay, dia ada 3 step pula. Jangan confuse kelas okay. Elongate means nak panjangkan ataupun nak hasilkan protein tadi according to the genetic code yang telah ditranskrip oleh mRNA. Okay kelas so it's a series of 3-step cycle as each amino acid is added. Okay kelas so mesti mula-mula start dengan codon. Ini macam production kelas Okay, recognize codon. Oh, codon. Katalah codon tadi baca pada genetic code table tadi, okay? So codon, okay. So lepas dah recognize codon, you all akan faham kelas ni chapter 1, okay, amino acid with amino acid, okay, dia mesti bentuk peptide bond. So bila dah recognize codon with the amino acid, kena bila dah okay betul. Amino acid masuk tu betul, so nak bentuk antara amino acid kena bentuk peptide bond. Okay, bila dah bentuk peptide bond, translocate mean kena pindah, kena alih kelas so that is the process of elongation. So kalau you all tengok proses ini memang 2D kelas memang nampak, tak nampak apalah cikgu tunjuk macam ni, mana nampak bergerak cikgu kan? Betul ini adalah 2D untuk kamu nampak the whole idea. Okay, the best is kalau kamu nanti boleh search mana-mana video you tengok. Okay, then you akan nampak how dia apa tadi kelas recognize and then after they recognize lepas tu bentuk peptide bond and then translocate. Okay, so kalau kita tengok sini recognize codon recognition. Kita tengok kat sini dekat P site kalau cikgu mention peptide site dan P site tadi always shows the tRNA with the growing polypeptide. Okay, A pula akan diisi oleh tRNA which carry specific amino acid yang telah di-recognize codonnya. So macam mana buat codon recognition ini mesti rujuk table kelas table. Okay, table of genetic code tadi yang cikgu tunjuk 20 tadi. Okay, alright, and then you all nampak kelas so ini adalah panggil peptide bond like teacher mention. Bila dah recognize dah masuk dekat A site, so now it is a time to pindahkan amino acid yang carry by tRNA yang ada pada A site tadi, okay, kepada P site. So dia bentuk peptide bond. So bila dah bentuk peptide bond, tRNA yang pada P site tadi akan translocate pergi E pergi ke E and then dia akan keluar. Okay, so now P tadi akan ada tRNA which having the growing polypeptide. Boleh ikut cikgu tak kelas? Hello? Pukul 10 dah ni, hampir pukul 10. So far boleh so? Boleh madam. Atira? Nisa? Okay, anak dia Adib, energizer satu. Kawan kamu dah slow dah tu. Okay, bagi energizer satu. Kita buat kat Adib. Adib, jom. Aku boleh melakukan Adib. Jap. Dah kodon kamu dah pening tak pening. Sebenarnya kan proses sangat menarik kalau you faham. Percaya cikgu, believe in me kalau you faham proses kelas, ya Allah, kamu akan macam terkesima, macam speechless, ya Allah. Rupanya macam ni amino aku punya
testosteron terbentuk Testosteron tu apa, Dip? Hormon. Testosteron tu apa, Dip? Hormon. Hormon kamu lah kan? Kau Ya. cikgu hormon cikgu estrogen betul tak Liana? Okey, jom Dip. 1, 2. Yang lain buat kelas Oh, Dina tak satu. juga. Okay. 1, 2, 3. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Aku fikir aku mampu. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Ya, thank you Dip. Okay, so sambung kelas. Okay, adik dah bagi energizer. Jom kita sambung. Kat mana kita tadi? Cikgu nampak merah, semua merah. Kena buka spek merah cikgu. Letak atas. Okay. Nak bagi Su nampak lah cikgu pakai spek merah. Su pula, Liana. Okay, jom. Ini gambar kelas So, this is how the process step by step ditunjuk. Okay, recognize, codon recognition. Right, recognize. Okay, amino acid ni betul-betul. Amino acid ni anti-codon dengan codon betul. Match match. Okay, match. Masuk. Right, okay. So, bila dah masuk. Okay, satu tadi kelas. Tadi kamu dah tahu satu enzim. Kali ini you kena lagi tahu satu enzim. What we call is a peptidyl transferase. Peptidyl transferase. Okay, so peptidyl transferase ini adalah enzim yang akan create ataupun forming the peptide bond, okay, between the polypeptide in the P site and the new arrived amino acid at the A site. Because itu enzim ni, peptidyl transferase. Okay, so this step separate the tRNA at the P site from the growing polypeptide chain, and the tRNA tadi akan masuk ke E site. Ini peptide bond formation kelas. So apa nama enzim tadi kelas? Peptidyl transferase. Ingat transfer, transfer. Okay, ingat kamu tengok macam mana cara saintis namakan enzim pun mudah. Transfer kelas So peptidyl tadi digunakan enzim yang akan transfer peptidyl itu untuk membentuk peptide bond dengan growing polypeptide at the P site. Okay, kalau nampak gambar sini kelas So this is the A site. So this is the A site, this is the P site. Okay, so this is the P site kelas Okay, ini P site. Ini P site. Ini A site. Okay, ini P site, ini A site. So, dekat sini kita ada enzim what we call as a peptidyl transferase. Right, okay. So, peptidyl transferase ini akan bolehkan amino acid from A site tadi bind to the P site membentuk peptide bond. Okay, and then the tRNA yang ada pada P site dia akan pergi pada E site untuk translocate dan keluar exit Okay, so ribosome akan pindah ke depan. During translocation, ribosome move. So bila move, the tRNA that have been in the P site is moved to the E site, and then it will leave the ribosome. So the tRNA yang ada pada P site tadi sekarang dah jadi the tRNA yang tadi pada A site sekarang dah jadi P site. Apa cikgu cakap cikgu pening kan? Okay, actually you have to go through baca perlahan-lahan di kelas Now teacher cuba explain. Okay, and your brain kena imagine together with my explanation. Actually kalau you baca nota tu kamu dah faham dah Cuma hari ni cikgu enhance lagi your understanding. Boleh kelas Okay, so the tRNA which the polypeptide from the A site move to the P site. Right, so the next codon is now available at the A site, and apa-apa pun dia kelas the formation need require ATP. ATP kat sini alternative ATP what we call as a GTP, but actually ATP jugalah is fuel. Is fuel means perlu tenaga Right, okay, so effectively translocation ensure the mRNA translated dari 5' to 3'. So katalah ada 10 kelas genetic code. Okay, ada 10 genetic code. Jadi ada berapa amino acid yang kena undergo the translation process? Miza. Kalau 10 mRNA tu ada 10 genetic code. mRNA ada 10, ini mRNA. So ada berapa amino acid yang akan terlibat Miza yang akan terbentuk? Miza boleh reply cikgu? Cikgu dah berpuluh dah ni. Cikgu Aiza sikit Sambil tu Miza. Bismillahirrahmanirrahim.
Anak Demiza tak boleh cakap okey. Kalau 10, kalau pada mRNA ada 10 kodon. 10 kodon. Okay. Jadi berapa amino acid yang kena involve, sorry. Berapa amino acid yang involve? 10 kodon, so akan ada 10 lah amino acid. Betul tak kelas? Jadi kalau ada 10 amino acid, ada berapa tRNA akan terlibat? Juga ada 10 tRNA. Sebab ingat tadi kelas satu kodon mesti satu amino acid. So kena ada different tRNA. Tak boleh ada satu tRNA angkut sebentar Okey, kalau 10 amino acid ada 10 lah tRNA-nya. Right, yang akan involve Okey, so dah settle dah dapat katalah cikgu kata 10 tadi. So 10 kodon tadi semua dah translate, dah siap dah 10 amino acidnya. Okey, let's say so now the time untuk stop atau the time what we call as a termination. So macam mana nak terminate this process of translation? Okey, abang Long barik satu energizer sebab dia stok kodon kan semula. Abang Long? Ya madam. Okay, stok kodon. Barik stok kodon je, Barik dah alert kamu ada energizer untuk stok kodon. Okay, Abang Long satu. Okay. Sekejap macam lagu Doraemon tadi. Macam mana energizer boleh lupa ni? Okay. Uwa uga uga uga. Uga. Satu lagi? Apa? Satu lagi? Satu lagi. Bukan ada 3 je ada stok kodon. Yelah satu uga, satu lagi? Satu lagi au. Au kan start kodon. Stok kodon. Cuba dah nyanyi lupa bila nak sebut. Kalau dalam ni apa? Uga, lagi satu? Uak. Uak. Okay, uak. UAG, UAA, UGA, uak. Betul kan? Betul. Okay, so these three akan jadi stop codon. Right, okay. Kalau tadi masa initiation dia ada translation factor. So now, okay, stop codon ini akan involve a release factor. Okay, release factor yang akan bind to the stop codon Okay, uga ini ada penyampaian ini uak Okay, so it will hydrolyze the bond between the polypeptide and its tRNA in the P site. Okay, so this will free the polypeptide, okay, ataupun apa juga tadi kelas, katalah kita ada 10 tadi amino acid tadi yang akan bentuk protein, right? Okay, so dah ready lah, protein kamu dah siap dah, right? Okay, macam mana nak release daripada the mRNA and also the RNA, ribosome and mRNA. So kita perlu release factor. Okay, so release factor find to this UAG, UAA and UGA. Right, okay, dia akan potong macam putuskan ikatan between polypeptide tadi ni dengan tRNA. Okay, kalau kamu ingat lagi tadi, okay, apa-apa pun kalau kamu nak gambarkan, lukis, sketch. Okay, ingat ada IPA. IPA tadi ialah site EPA. Okay, dekat P site ni akan ada apa kelas? The tRNA yang ada amino acid tadi. Okay, amino acid tadi. Okay, in the P site, right? Okay, ini mRNA, ini ribosomal kelas Okay, so ini dia akan putus this release factor akan putuskan ikatan kat sini kelas Okay, putuskan ikatan supaya release the polypeptide. So ini contoh gambar lah, right? Okay, so kat sini akan berlaku release factor, hydrolyze. Release factor ni alhamdulillah kamu tak perlu tahu nama dia kelas hanya tahu release factor je. Okay, hydrolyze the bonding between the tRNA and the P site and the last amino acid of the polypeptide chain. So akhirnya consider done. Okay, and everything the ribosomal and also the mRNA also disassemble. Okay, diassociate antara satu sama lain So consider selesai. Okay, boleh kelas? Yeah, so this is the process nak tunjuk. Ini cikgu tunjuk 2D majlis sekalian Okay, kalau you nak tengok nanti after this, kalau you nak tengok the animation process, you boleh boleh search
Banyak melambat transcription, translation ni ataupun protein sensor kelas kat overseas terlalu banyak video. Okay, so you don't worry lah Ini cuma kamu nak faham nanti nak buat ayat in term of what you need to understand the protein synthesis. 55 markah tu kelas Right, okay. So ini polyribosome. Polyribosome ini biasanya dia akan tanya tentang kalau apa tu poli ni banyak kelas Okay, that means dalam satu masa kita melibatkan banyak kromosom, multiple ribosome. Okay, so that ini nak increase the time. Okay, so increase the rate of same protein at one time. Jadi kamu bayangkan kalau satu mRNA tu satu je protein bila nak siap kan? Jadi kita libatkan banyak ribosome Okay, so this is how it shows how the polyribosome produce banyak copy of polypeptide. Okay, so transcription, translation ni kelas biasanya dia dulu kalau you need to know this because biasanya dulu dalam kalau soalan essay dia suka tanya ni apa beza transcript and translate. Okay, so beza satu tempat nukleus, satu lagi cytoplasm. Okay, template ini DNA, yang ini mRNA. Okay, and then kalau dalam dalam transcript yang terhasil ialah pre-mRNA, kalau dalam translate yang terhasil ialah amino acid the polypeptide chain ataupun the specific protein Okay, and translation involve RNA polymerase, okay, enzyme RNA polymerase where we will add the RNA nucleotide. Dalam translation dia ada dua enzim seperti tadi. tRNA synthetase, amino acid tRNA synthetase, okay, and also peptidyl transferase. Okay, dua kelas amino acid tRNA synthetase tadi, yang ini yang cikgu tunjuk gambar yang E tadi ni. Okay, ni amino acid, ni tRNA. So ada enzim ini untuk attach the amino acid to the tRNA. Okay, and then satu lagi lah peptidyl transferase. Okay, nak hasilkan kalau kamu tengok tadi kelas dekat dekat P site dengan A site, dia perlu peptidyl transferase untuk bind the amino acid to the current polypeptide chain Okay, so I think cikgu rasa sudah 16 minit. That's all for for my explanation Start pada protein synthesis, transcription. You boleh rujuk nanti video cikgu masih hari Sabtu lepas sampailah hari ini translation. Okay, so cikgu ini lagi satu another diagram to show it ikhlas Okay, so leg apron kita sambung esok. Okay, sama ada esok ataupun esoklah kita habiskan, and then nanti minggu depan kita hanya kamu fokus on consultation hours. Okay, alright, so I think I've done my parts. Okay, now is your part. Back to our sway. Our sway ni cikgu tengok sekejap Sebelum tu tengok kehadiran dulu. Semua dah isi belum kelas 26? Okay, good. Tahniah semua orang. Alhamdulillah kehadiran settle. Okay, so yang ini you dah betul ke yang stack ni kelas? Ini task 2 rasanya. Tengok sway kejap ya. Tutup dulu. Yang stack ni you dah betul kan kelas? Ya, okay. Okay, so I think cikgu rasa okay, attendance dah selesai. Okay, you all boleh take a break. Jadi kejap lagi cikgu akan bagi borang ikut masa So every student ikut siapa yang hantar dulu tadi cikgu bagi, you all akan fill up the form. Okay, the consultation form in order to have a record that you all dah consult cikgu. Okay kelas So last but not least, cikgu nak dengar daripada kita recap kita summary. So can I have Alisha Jaslinda ada tak? Senyap je hari ni. Jaslinda cikgu tengok dalam voice chat tak ada. Dalam ni ada Jaslinda, Adib? Ada. Saya ada. Jaslinda okey? Okey. Okey. Slow je, tak energetik tu kan. Okey, lepas ni tak apa. Kita dah ada Popeye, energizer Popeye. Kita dah ada energizer aku fikir Adib
Barik dah jadi energizer stock codon. Nanti coming soon Alin Najmi, cikgu dah apa tu? Siapa lagi? Gan, Henry akan fikirkan. Okay, besok siapa nak jadi energizer? Seorang. Lepas ni kita akan gunakan je lah Okay, Gan. Esok Gan Gan boleh fikirkan apa-apa Gan. Dalam bahasa Cina pun tak apa Gan. Okay, kita just enjoy Gan Boleh Gan? Boleh. Okay, thank you Gan. Alright, okay. So, cuba kita recap sekejap. Cikgu minta Alisha Emil lah. Recap Alisha Emil, apa yang kamu dah belajar hari ni sebelum kita stop and you can have a rest. Alisha Emil? Yes, saya. Okay, cuba recap untuk kawan-kawan kamu dapat balik semula the whole idea. Yang kita belajar Ingat hari tak apa, ni. kamu sebut je apa yang kamu ingat. Kalau kamu ingat Barik nyanyi lagu uwa pun okey. Uwa. Alisha Emil nak nyanyi pun boleh cikgu asalkan apa-apa saja yang kamu ingat. Supaya cikgu faham Start kamu at least dapat codon. something. Ingat start codon AUG. Stop Satu je? codon start tu start. Start codon okey. Okay. Stop codon ataupun nonsense codon. Uwa, uga, uwa. Okay, good. So kalau cikgu sebut ribosomal subunit tu, apa yang Alisha Emil dapat? Ribosomal. Ribosom kita mesti ada EPA. Oh, ya. Ya, 3 side EPA. Okay. Okay, so what else? Last one, satu lagi sebelum kita stop. tRNA ada anti-codon. Anti-codon. Ya, okay. Where reading dia mesti daripada 3' to 5'. So kalau amino acid attached kat mana? 3' ke 5'? Alisha Emil. Amino acid attached dekat dekat tRNA. tRNA dekat which part? 3' ke 5'? Sebab dia anti kan? Kalau mRNA 5' to 3' codon dia. So bila anti-codon dia mesti 3' to 5'. Okay. So I think that's all. Cikgu harap daripada apa yang kita dapat hari ni, you all nanti duduk balik baca, go through and then try to start to writing. Okay, because untuk task 3 minggu depan so that means minggu ni cikgu akan settle task 1 and task 2. Nak polish you all punya task 1 and task 2. Okay, so start kalau you all dah nanti cikgu tengok task 1 and task 2 kamu dah okay. Tak apalah tunggu minggu depan baru nak buat tak Kalau ada masa buat sikit lah. Ada masa buat sikit. Alright, because kita akan everything siapkan semuanya. Jadi minggu depan cikgu nak ready betul-betul kamu Okay, 100% ready for your 2nd February. Okay, class for your online especially. Okay, because untuk yang leg apron tu you ada masa lagi sikit lagi. Right, okay, so kalau you dah siap semua pun lagi baik. Okay, jangan tunggu kelas because lepas ni kan nak ready nak kena balik. Okay, alright, okay. So class, that's all for today. Bye. Assalamualaikum. Okay, Dasha sambil tu Dasha ni satu. Popeye the Sailor Man. Tutut. Okay, bye. Assalamualaikum. See you. Kelas jumpa esok. Assalamualaikum. Bye. Salam, thank you madam. Okay, thank you. Bye. Thank Selamat you, rehat. madam. Thank you Bye. madam. Okay, so siapa lah ni? Okay, Adisha dah. Thank you. Bye. Madam. Ya. Nanti madam hantar